A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah dapat kita bertemu lagi. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita buka majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu lagi pada minggu yang seterusnya dalam siri kuliah online, untuk topik-topik rawatan Islam. InsyaAllah pada sekarang kita berada di bulan Februari tahun 2024, di mana pada malam ini tajuk kuliah kita adalah di mana tajuk sesi yang pertama ialah kenapa kelihatan seperti ruqyah tidak berkesan. Ini akan dibentangkan oleh Ustaz Aki Sinar Ruqyah, dan insya-Allah tajuk sesi kedua pengenalan asas ruqyah akan dibentangkan oleh saya. So tajuk yang kedua seperti biasa bergantung kepada situasi. Kalau sesi pertama menarik dan panjang kupasan dia, insya-Allah sesi kedua tu kita akan skip dan bagi laluan kepada sesi soal jawab. So tanpa saya membuang masa, saya berbesar hati untuk menjemput Ustaz Sinar untuk meneruskan kuliah beliau. Terima kasih Coach. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah kerana dipertemukan lagi pada majlis ilmu pada malam ini. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita. Dan kalau mengikut hadis, para malaikat suka hadir ke majlis-majlis ilmu. Terutama majlis ilmu yang kita belajar agama Islam atau sebahagian daripada agama Islam. Dan ruqyah syariah ini merawat diri dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa daripada hadis Nabi adalah sebahagian daripada ajaran agama. Sekarang saya akan buka slide. Tajuk kuliah kita yang pertama ini adalah berkenaan menjawab persoalan mengapa terasa seolah-olah ruqyah tidak berkesan, yaitu faktor kegagalan ruqyah. Dan yang kelihatan tidak berkesan atau terasa tidak berkesan kepada pesakit atau keluarga pesakit. Bagi peruqyah, apapun berlaku apabila dibacakan ruqyah, peruqyah yakin bahawa ada kesan kepada terapi, ada kesan daripada terapi ruqyah syariah. Jadi kita para peruqyah ingin menerangkan pada pesakit, sahabat pesakit dan keluarga pesakit mengapa mereka rasa ruqyah tidak berkesan. Lebih berkesan perdukunan, perbomohan, ilmu tenaga dalam, jurus menjurus. Jadi ini yang diterangkan dan diterangkan pada malam ini. Kita tidak terangkan semua faktor-faktor yang ada, tetapi kita ambil topik-topik terpilih untuk dikupas, terutama untuk situasi Malaysia. Kenapa rasa tidak berkesan? Kenapa dah merawat, dah pergi jumpa perawat 100 perawat atau telah pergi mendapatkan rawatan 5 tahun, malah ada 10 tahun, tidak juga sembuh. Jadi di sinilah penerangannya, khusus kepada
perkara tersebut. Tapi untuk umumnya kita kena faham, saya ulang kaji balik, dan tajuk kita ini berkaitan dengan tajuk-tajuk sebelumnya tentang tazkiyatun nafs dan lain-lain, berkait-kait. Jadi untunglah siapa yang menghadiri kuliah-kuliah yang lalu, sebab ia boleh kaitkan dengan apa yang kita kongsikan bersama pada malam ini. Sekiranya tidak, dia akan menjadi, siapa yang tidak hadir kuliah-kuliah yang lalu, dia akan mendapat satu ilmu pengetahuan yang agak tergantung. Yang sebenarnya beberapa persoalan sudah pun terjawab di kuliah-kuliah yang lalu. Tapi karena ia tidak hadir, ia menjadi persoalan. Masih tidak faham, menjadi persoalan apabila mengikuti kuliah-kuliah yang terkini. Walau bagaimanapun, sesiapa yang baru, silakan bertanya nanti. Kita akan layan kalau soalan itu, walaupun nampak lucu dan sebagainya, nampak remeh-temeh, kita akan layan. Dan cuma ada masa kita jawab ringkas, ada masa kita sambung jawaban di secara bertaib di grup Telegram Rawatan Islam. Jadi penting juga siapa peserta yang hadir pada kuliah-kuliah kita untuk menjadi ahli grup Telegram Rawatan Islam. Dan menjadi ahli senang, tidak payah isi borang, tidak payah bayar iuran. Dia cuma ahli dalam satu grup Telegram. Tekan link, jadi ahli lah. InsyaAllah. Jadi perkara asas dahulu sebelum kita pergi kepada khusus, kepada topik-topik terpilih, yang kita perlu ingat, tidak ada ruqyah yang gagal. Tapi perlu proses untuk mencapai rahmat Allah. Ada orang sekali ruqyah disembuh. Ada orang 5 sesi ruqyah selama beberapa bulan ruqyah. Tapi kejayaannya memang nampak tidak lambat sembuh. Nampak lambat sembuh. Tidak cepat sembuh. Tapi kejayaannya selama 5 bulan dia menjalani ruqyah, kehidupannya berubah. Dia lebih taat solat, keluarganya ada yang mengamalkan ilmu perdukunan, ilmu perbomohan, ilmu pengasih, pemanis wajah, pemakai susuk. Keluarganya yang lain yang selalu hadir menemaninya untuk perawatan pun meninggalkan ilmu tersebut. Kembali kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kembali kepada ajaran agama Islam yang sebenar. Itu satu kejayaan yang lebih besar walaupun lambat sembuh. 5 bulan perawatan ruqyah baru sembuh. Tapi ia satu kejayaan sebab ramai ahli keluarganya kembali ke pangkal jalan, kembali kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kejayaan yang lebih besar. Dan ini sering berlaku kepada kami para peruqyah. Sebab peruqyah yang mendekati pesakit, merawat pesakit dengan pendekatan dakwah, kita akan jumpa benar-benar begitu. Pesakit menangis, keluarga pesakit menangis, bapak pesakit menangis, terharu. Bukan sekadar anaknya sembuh, tapi dia dah berbaik dengan adik-beradik dia yang lain. Tidak lagi berburuk sangka adiknya yang menghantar sihir kepada anaknya. Mereka kembali, keluarga dulu ada krisis, ada anak yang sulung yang selalu bergaduh dengan bapaknya, selalu bersoal, tidak selalu ada krisis anak dan bapak. Jadi berbaik semula. Ada tu saya rawat, keluarga tu menangis berpeluk-pelukan, memohon maaf. Lepas daripada saya rawat tu mereka ramai-ramai pergi umrah. Jadi itu satu kejayaan. Malah mereka ajak lagi saudara-saudara lain yang dulu tidak berapa percaya dengan ruqyah, lebih percaya kepada ilmu kesaktian dan sebagainya, kembali kepada ruqyah syariah. Itu satu kejayaan. Kalaulah kita mendapatkan rawatan ruqyah syariah dengan tidak menafikan rawatan hospital. Ingat, kita tidak menolak rawatan hospital, rawatan klinik. Tapi siapa yang terutama yang sakit ganjil, yang dokter pun mengatakan belum ada jumpa ubatnya, maka rawatan ruqyah syariah. Kalaupun
ajalnya telah sampai, dia meninggal dunia, dia tidak rugi. Dia dengar peruqyah baca Al-Quran, pembaca dapat pahala, yang mendengar itu pun dapat pahala. Itu dia boleh bawa ke akhirat, boleh menambah pahalanya di akhirat. Atau dia sendiri baca Quran, dia hembus nafas, tiup ke telapak tangan, dia sapu badan, dia baca Al-Quran, dia dapat pahala. Dia baca doa-doa dari hadis Nabi, dia dapat pahala. Jadi tidak ada kerugian. Hanya sejak nampak tidak sembuh dengan cepat. Akhirnya dia meninggal dunia. Kerana yang takdirnya dia meninggal dunia kerana sakit. Ada orang meninggal dunia, Allah takdirkan meninggal dunia kerana kemalangan jalan raya. Ada Allah takdirkan meninggal dunia kerana mati kerana dibom. Jadi itu dah sampai ajal. Tapi tidak bermakna asal tidak sembuh, ruqyah itu gagal. Jadi ini yang kita perlu pahami asasnya. Okey, saya akan slide seterusnya. Ini adalah senarai faktor-faktor kegagalan ruqyah. Ada berpunca dari pesakit dan ada berpunca dari yang orang yang merawat. Kita lihat daripada pesakit. Saya tidak akan pergi satu-satu, sebut satu-satu. Saya akan fokus uraikan perkara yang nombor, ada beberapa sahaja, antaranya nombor 6 itu. Pesakit tidak mau memperbaiki keadaan hatinya. Yaitu pesakit dia sepatutnya bila dalam ruqyah syariah ni dia holistik. Dia bukan macam rawatan biasa makan ubat sahaja. Sudah mencukupi. Dia holistik. Kita bukan rawat diri kita juga, tapi kita kena rawat hati kita. Dan ini adalah topik tazkiyatun nafs dan pernah kita uraikan. Ada masalahnya di sana. Saya bagi satu contoh. Ada guru saya cerita. Seorang wanita ni, wanita di Malaysia, amat kaya. Dia sering datang kursus-kursus ruqyah, sebab dalam kursus-kursus ruqyah, terutama yang dianjurkan oleh Rehab Hati, oleh Islah, dia di penghujung kursus tu akan ada rawatan ruqyah. Dia sering pergi, tapi tak sembuh-sembuh. Dan wanita ni bukan calang-calang, orang yang berduit. Anak semua bagus-bagus. Ada lulusan agama dari Mesir, dari Arab. Banyak anak-anaknya yang berpendidikan agama, ramai. Tapi tak sembuh. Dan dia katakan kepada perawat ini dari Indonesia, pernah datang ke Malaysia. Dia kata, kalau di Malaysia ni, boleh katakan hampir semua dah perawat. Yang top-top dia dah pergi. Dapatkan rawatan. Tak juga sembuh. Malah anaknya, so anaknya ada yang belajar di luar negara, di Arab, di Mesir. Bawa jumpa peruqyah di tanah Arab, di Mesir. Tak juga sembuh. Kuat sangatkah penyakit itu? Kuat sangat. Jika jin yang mengganggu dia. Kuat sangatkah sihir? Di ini. Dan dia mengatakan kemungkinan dia disihir. Sebab dia dalam bahasa Sabah kita kata kedapatan. Kena find out. Dia punya orang gaji, orang Indonesia, mencuri barang-barang dia. Jadi dia berhentikan kerja, dia hantar. Tapi wanita Indonesia itu memberi amaran. Keluarganya akan mengantar sihir, menyantet dirinya. Dan selepas daripada itu, dia memberitakan pekerja Indonesianya. Dan pekerja Indonesianya pun mungkin balik dah Indonesia. Suaminya sakit dan akhirnya meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Dan lepas itu dia pun sakit berpanjangan, bertahun-tahun sakit. Dia kata dia jumpa perawat top yang hebat, yang dikenali, yang senior di Malaysia. Dia kata semua dari utara sampai ke selatan, dia tak sembuh. Sampai ke luar negara, anaknya bawa. Dan apa, perawat ini bagi nasihat dia tentang tazkiyatun nafs. Ada sesuatu masih mungkin di hati dia yang belum settle, belum selesai. Dan antara yang dia dinasihati dan ini satu kejutan kepada dia dan dia buat. Dia disuruh memaafkan wanita yang mencuri itu, yang orang gaji dari misalnya. Maafkanlah. Maafkan, jangan lagi ada simpan di hati itu tiap puas hati. Dan dia buat apa yang disuruh. Dia maafkan. Kalau saya tidak silap, so, kita ni dah ingat-ingat lupa. Sama ada dia ada hubungi orang gaji itu, memberitahu dia mohon maaf dan dia maafkanlah orang gaji itu pernah mencuri. Atau dia tak ada hubungi, saya kurang pasti. Tapi dia maafkan dari tulus hati dia. Maafkan. Dan lepas itu dia sembuh. Dia bertahun-tahun dah jumpa, dia katakan semua peruqyah-peruqyah yang dikenali ramai di Malaysia ni dia dah pergi, tak sembuh. Ke luar negara, ke tanah Arab, tak sembuh. Dengan dia buat tazkiyatun nafs, dia memaafkan, dia sembuh. Dengan dia lepas tu dia rawat diri dia sendiri, dia baca mungkin ayat Quran seperti Al-Fatihah 3 pun, dia boleh rawat diri dia sendiri. Dia sembuh. Jadi apabila kami para peruqyah kata perbaiki keadaan hati, tazkiyatun nafs, betul-betullah kami ada masalah yang kita ramai pesakit tidak mengakui. Jadi kami tak boleh buat apa-apa, kami tak boleh menunduk. Dia kata saya tak ada, kita ada gaduh dengan ibu saya yang perlu saya mohon maaf. Kadang-kadang ada tu dia durhaka kepada ibu bapa dia. Ada sesuatu dia buat sehingga menyinggung perasaan ibu bapa. Dia tak mengaku, dia kata saya sayang ibu saya sayang. Jadi kami pun tak boleh buat apa. Tapi daripada pengalaman kami yang kami merawat secara berdepan orang tu kan, mungkin sesi malam ini minta rawatan tak terbongkar. Karena nanti 2-3 kali sesi terbongkar juga. Rupanya ada bergaduh, adik-beradik masih berdendam dan sebagainya. Terbongkar juga. Ada yang belum settle di hati. Tapi biasa kalau di media sosial macam di begini Google Meet atau secara bertaip dalam Telegram, tak ada yang mengaku. Jadi itu kami nak buat apa? Tapi sebenarnya ini antara punca yang selalu berlaku. Jadi kita kena ingat selalu. Dan saya ambil lagi poin yang seterusnya. Ini beberapa poin ini dia berkaitan. Kita ambil poin yang ke-9. Pesakit masih merasa nyaman, selesa bersahabat dengan setan, jin. Ramai di Malaysia ini punca dia, tapi tak akan mengaku. Kita tanya, ada simpan azimat? Tak ada. Pernah satu peristiwa, kami dulu ada buat grup ruqyah, macam Telegram ni lah, tapi di WhatsApp, grup ruqyah untuk kawasan kami di Keningau, daerah Keningau, tapi banyak yang masuk dari luar daerah sebab mereka suka. Yang di daerah Keningau, kumpulan WhatsApp dia aktif. Ada soalan, soal jawab, perbincangan, malah jin pun ada ikut yang merasuk pesakit, turut juga menaip WhatsApp, message lah, jin yang merasuk pesakit yang memang kami kenal, yang senang kerasukan. Jin pun ikut serta dalam grup. Jadi aktif, jadi ramai, bukan saya dari Keningau, malah ada dari Singapura dan semuanya pun ikut grup tu dulu, aktif. Cuma ada sebagian peruqyah ada meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Dan saya saya aktif dalam grup WhatsApp, saya aktif dalam grup Telegram yang sekarang. Di ada satu tuh, tapi saya di message secara direct oleh orang yang kenal dan dia menghuraikan lagi, menerangkan. Jadi tahulah. Ada tiba-tiba ada satu nih dalam grup nih, dia pertikaikan. Kami ada masuk ke satu kampung berdakwah dan merawatlah orang kampung sana. Jadi ibu atau bapak kepada pesakit wanita muda, belasan tahun lah, mungkin sekolah menengah, kerasukan. Jadi mereka ni jauh di perkampungan, jauh dari Bandar Keningau. Hanyalah apa nak dibuat, tapi macam mana kami nak uraikan secara terperinci. Tukar, senang kalau berdepan, terus kita rawat dan kita terus bagi nasihat. Jadi kami bagi tahulah apa yang perlu dilakukan, ruqyah mandiri. Tapi ada tiba-tiba lagi satu orang ni, dia sindir. Dia kata ni lah, perawat-perawat ni macam seolah-olah perawat ni nak tunjuk hebat sajalah. Datang masuk ke kampung orang, perkenalkan konon ruqyah syariah, buat ni kuliah, ceramah, sehari pagi sampai tengah hari atau sampai awal petang. Rawatlah secara massal, adalah kerasukan di balai raya atau di surau gitu kan, dirawatkan. Lepas itu ditinggalkan, pesakit ditinggalkan begitu sahaja. Sebenarnya bukan begitu. Dan ada yang peruqyah, yang ada belajar ruqyah, yang tinggal di kampung itu, dia memberitahu saya ada beberapa rahasia yang dia bagi tahu, bukan seperti apa yang dalam WhatsApp grup itu. Dan lepas tu saya tanyalah, saya dalam WhatsApp group saya tanya, adakah simpanan zimat ke apa? Oh, dengan jawab ada yang pacik kepada si perempuan ni kalau saya tisah, atau bapak dia kah atau apa dia, menjawab di message, tak ada simpanan azimat. Sebab persoalan dia kalau dah dirawat tak ada simpanan azimat, dah betul ajaran, kenapa masih sakit lagi? Kenapa masih kerasukan? Jadi ada seorang wanita yang ada ikut kursus dan dah pandai merawat. Saya pernah rawat ibu dia. Saya ruqyah ibu dia, dia suka dengan cara ruqyah syariah. Bila ada kursus dia ikut. Dan dia pun jadi pandai meruqyah. Dia ruqyah suami dia, ruqyah anak dia. Dan kadang-kadang dia minta bantu kalau dia datang ke Bandar Keningau, dia minta bantu saya yang meruqyah anaknya contohnya itu. Tapi bila mereka balik kampung jauh dari bandar, dia rawat sendiri anaknya, dia tolong rawat suaminya, dan ada jiran-jiran pun dia tolong. Alhamdulillah baik. Dan puan katakanlah puan J, dia message saya direct, dia katakan dia kenal keluarga yang sakit tuh dekat dengan rumah dia, jiran dia. Dan dia ada pergi meruqyah, dan dia kata bohong tuh, mereka mengatakan tiada azimat. Banyak azimat di rumah, dia nampak. Dia sendiri nampak. Di WhatsApp mereka kata tak ada simpanan azimat. Tapi dia kata dia sendiri ke rumah tu, dia bantu rawat budak tu, memang banyak azimat. Tengok. Jadi tidak mengaku. Jadi seolah-olah macam ruqyah ni tidak berkesan. Sebenarnya ada benda yang mereka tidak ceritakan. Dan dia kata yang menyindir-nyindir, yang marah-marah tu, ada satu beliau tu dia kata merawat, masuk kampung, rawat, lepas tu ditinggalkan begitu saja, tidak ada follow up. Sebenarnya orang tu adalah perawat, tapi bukan perawat ruqyah syariah. Dia ada ilmu, dia ada campur-campur. Jadi dia rasa tergugat. Bila ada orang masuk kampung, ajar ruqyah syariah, pendekatan mudah, siapapun boleh merawat. Pandai baca Al-Fatihah siapapun boleh meruqyah. Bukanlah merawat maksudnya jadi buka klinik, pusat rawatan, tapi boleh rawat anak, boleh rawat istri. Jadi dia rasa tercabar sebab orang-orang yang perawat ini yang bukan ruqyah syariah atau dia campur-campur, dia cara rawatan dia complicated, susah. Kadang-kadang perlu ada keris, bila tak ada keris tak boleh merawat. Perlu ada batu sakti, tak ada batu sakti dia bawa hari itu tak boleh merawat. Macam-macam dan berbagai syarat lah. Kadang-kadang kita minta 7 butir jarum emas lah.
tempayan berumur 50 tahun lah. Rupanya itu dia sebenarnya. Jadi di sanalah dia nak tembak, dia nak kenakan peruqyah syariah ni. Memburukkan nama peruqyah syariah. Dan apa berlaku lepas tu, bila kami dah tahu, saya dah dibagi maklumat, kumpulan kami hubungi itu bapa atau beliau atau datuk dia kah yang ni, bawa ke Bandar Keningau. Kami rawat, bawa kepada satu tempat, ke pusat rawatan Abang Long ni. Dia tidak meruqyah, tapi dia mengurut, buat bekam, akupuncture. Tapi tempat dia tu kami selalu guna juga untuk meruqyah. Dia benarkan. Kami rawat, kami ruqyah, kami kasih nasihat. Beliau tu dengan mamak budak tu, kalau saya tidak salah, bapak dia atau datuk dia kan. Dan mamak budak tu ada, ibu budak tu. Ibu budak kami, malah kami hadiahkan lagi. Kami beli minyak zaitun, hadiahkan. Dan saya tak ingat lagi sama ada sakit itu atau pesakit lain, kami hadiahkan Al-Quran dengan terjemahan. So ada pesakit tu di kampung-kampung orang-orang mualaf. Mungkin mama bapak dia baru masuk Islam. Dia lahir Islam, tapi mama bapak dia atau datuk dia ni asalnya dulu baru masuk Islam. Jadi kami hadiahkan terjemahan Al-Quran. Tapi begitulah, sebenarnya ada yang tidak, syarat-syarat untuk kesembuhan itu tidak diikuti, tapi tidak mengaku. Ini yang selalu berlaku di Malaysia, tidak mengaku. Jadi kalau tidak mengaku, walaupun kami agak ada tuh dia belum settle lagi. Mungkin dia ada belajar ilmu tenaga dalam, tapi dia tak mengaku dia belajar ilmu tenaga dalam. Sebab kadang-kadang dia pun tak sedar ilmu yang dia belajar dulu ada satu seminar atau kursus sebenarnya ilmu tenaga dalam. Tapi kerana namanya dikasih canggih-canggih, ditukar-tukar nama, dia tak sangka itu ilmu tenaga dalam. Tenaga dalam yang didampingi jin contohnya. Dia tak sedar. Jadi itu yang berlaku. Itu yang menjadi punca, nampak macam tak sembuh-sembuh. Di ruqyah pun tak sembuh-sembuh. Sebab apa? Allah tak nak sembuhkan. Sebab Allah nak orang tu bertaubat dulu. Dia ada simpan azimat, dia ada buat mungkin kesyirikan. Jadi Allah nak dia bertaubat dahulu. Barulah Allah sembuhkan dia. Sebab yang menyembuhkan bukan kami perawat, bukan peruqyah, Allah. Kalau kita mensyirikkan Allah, ingat Allah suka dengan perbuatan kita. Jadi apa kita harapkan? Kita harap Allah akan sembuhkan kita walaupun kita melakukan syirik kepada dia, walaupun kita menduakan dia, walaupun kita menganggap ada kuasa lain yang boleh menyembuhkan. Allah nak sembuhkan kita. Sedangkan kita tahu dosa perbuatan sihir ini, ilmu sihir ni tak boleh dipelajari dan tak boleh diamalkan. Sebab perbuatan sihir ni adalah dosa antara dosa paling besar. Nombor 2 selepas syirik. Sebab sihir pun ada unsur-unsur syirik. Jadi di sana masalah dia, dan biasanya pesakit, keluarga pesakit tak mengaku. Sebab mereka mungkin malu, segan. Itulah kami galakkan berdatang jumpa perawat. Sebab apabila dia jumpa perawat, hari ini dirawat, mereka tak mengaku ada simpan azimat, tak mengaku ada pakai susuk, tak mengaku ada belajar ilmu tu ilmu ni. Tapi bila 2-3 kali sesi jumpa perawat tu, baru mereka sedar perawat ni bagus, perawat ni tak akan buka pekung di dada, perawat ni tak memalukan mereka, perawat ni akan bagi mereka nasihat, barulah mereka buka rahsia keluarga, begitu begini, ada simpan azimat, ada simpan keris lama. Kami tak sangka keris itu rupanya boleh jadi dianggap azimat juga contohnya. Baru terbongkar cerita. Sebenarnya banyak lagi pengalaman. Ada saya merawat pesakit ni kerasukan. Dia punya kerasukan, dia punya jin mengawal tubuh badan dia, boleh message di grup ruqyah, mencabar peruqyah. Dia kata dia nak bunuh tu pesakit perempuan tu yang dia rasuk. Dan dia kata lawanlah dia. Pakailah ilmu tenaga dalam kah, jurus jarak jauh kah apa. Dia kata mari lawan dia. Dan ada yang jadi panas hati. Jadi dia marah, bersoal jawab lah. Saya senyum saya, bersoal jawab. Yang satu ustaz ni, kau datanglah ke pusat tahfiz. Dia waktu tu dia di sekolah
sekolah tahfiz ke waktu tu, ada acara. Datanglah ke sini kita kalau nak lawan. Terus yang kerasukan tu, yang jin merasuk, dia kata tak nak, malas nak pergi sana, jauh. Kadang-kadang dia cakap, oh kalau pergi sana panas, saya akan rasa panas. Dia mempermainkan perasaan. Saya tenang saja, tenang. Lepas tu ada satu masa yang saya pun sebenarnya panas hati tapi tenang. Ada satu masa macam esok dia kerasukan lagi. Jin dia tu message lagi di grup WhatsApp. Ngam-ngam, kalau orang Sabah cakap ngam-ngam. Waktu tu saya nak pergi kerja. Tapi laluan saya tu akan singgah sebab pesakit ni mula-mula dia kena bawa ke masjid. Suami dia dulu tak faham. Sekarang suami dia tahu. Dan pesakit ni dia sendiri dia pandai meruqyah. Kalau anak dia sakit dia boleh ruqyah anak dia. Dan ada orang minta nasihat dia seolah-olah dia guru ruqyah pula, wanita ni. Asalnya dia sakit, sakit dia bukan teruk. Jadi di masjid dia ada orang yang boleh rawat, bukan semua orang di masjid pandai merawat. Jadi dia bawa pergi satu ustazah tu. Ustazah tu pun memang ada belajar Quranic Healing Sabah. Memang kami satu tim lah. Saya singgah ke rumah ustazah tu. Tapi bila saya singgah saja, pesakit dah kesedar, dah sedar. Kata mana tu yang mencabar tu, jin yang merasuk. Jin pun sebenarnya kadang-kadang main psikologi saja. Mana saya berdepan dengan pesakit itu, suami dia pun ada, mana muncullah. Sekarang saya ada nih, panggil. Lepas tu saya bagi warning sebab ya saya tak nampak, kita tak nampak jin, tapi mungkin jin tu masih ada di kawasan rumah tu, kita cuma tak nampak. Saya bagi warning, kata buat lagi lah, cabar lagi lah, cakap nak bunuh lah pesakit ni. Saya datang. Macam ni sekarang saya datang. Saya tak ada bagi apa di message apa, saya kata datang. Saya betul-betul datang. Tak payah lagi kita bersoal jawab di WhatsApp. Saya datang. Akhirnya itu banyak lebih berlaku lah. Saya dibawa oleh itu suami dia untuk pesakit itu, untuk rawat pesakit. Macam-macam berlaku yang saya tak dapat ceritakan terlalu panjang. Akhirnya rupanya pesakit ni ada diceritakan kepada saya, keluarga pesakit. Dia ni seorang businesswoman, suka berniaga dan pernah ke Semenanjung untuk berniaga. Dan dia ni ada belajar ilmu-ilmu murah rezeki. Tapi bila kita dengar huraian, ilmu tu bukanlah ilmu-ilmu yang selaras agama. Tapi mereka tak faham sebab kadang-kala dicampur aduk. Ini masyarakat kita. Dicampur sedikit salawat Nabi, dicampur sedikit baca Al-Fatihah, kita anggap betul lah ilmu tu. Sedangkan ilmu tu ada dampingan jin. Lepas tu dia bertobat dia sembuh. Saya kadang-kala ada tu di Facebook dia kan. Saya masih dia ada pakai nama samaran lah. Kadang-kadang dia dan dia pernah dulu, sekarang ni jarang sudah berhubungan lah. Saya kenal dia dengan suami dia. Sekarang tak panggil kami dah rawat sebab dia boleh merawat orang lagi. Dia boleh merawat orang, dan ada orang yang di Semenanjung bila mereka bermesej-mesej sangka dia ni guru ruqyah. Tapi dia memang boleh, dia boleh merawat. Itu kelebihan dia. Jadi sebenarnya dia ada ni. Lepas tu kan sudahlah mereka musnahkan. Kalau ada zimat tu saya kasih nasihat. Tapi dia waktu itulah yang dia masih lagi boleh kerasukan, masih sakit. Akhirnya satu masa sama ada melalui telefon atau suami dia ada berjumpa saya, sakit. Rupa-rupanya, sebab dulu mereka kata dah cari dah satu rumah, buanglah apa pun azimat kan. Kain kuning ke, kain hitam ke, tulisan-tulisan. Jadi apa lagi masalah? Rupa-rupanya ada satu masa Allah bagi petunjuk. Itulah kalau kita ada niat bagus dan nak cara ruqyah syariah, Allah akan bagi petunjuk. Tergerak hati, adik ada satu almari, adik kepada si suami ni, almari pakaian. Tergerak hati, mereka tengok di belakang almari itu, rupanya di belakang almari itu ada belekat kertas, ada tulisan-tulisan membentuk azimat lah. Rupanya ada di belakang almari itu, entah siapa yang lekat satu waktu dahulu, entah siapa yang lekat keluar, sebab dalam rumah tu ramai keluarga tinggal. Buka, bakar, sejak daripada itu dan apa yang saya ruqyah beberapa kali, alhamdulillah sembuh. Jadi
inilah punca dia yang kita kena jujur, kalau pesakit kena jujur pada diri sendiri. Dan poin yang ke-10 tu, saya ingin ambil poin yang ke-10, sebahagian pesakit tidak kenal ruqyah mandiri, melakukan ruqyah sendiri. Sebab mereka rasa susah. Sebenarnya, kaedah yang kami ajar, kaedah yang saya ajar, aliran kami, aliran saya, aliran Coach Kamarul, ruqyah itu simple, mudah. Ruqyah itu hak semua orang Islam. Siapa pandai baca, seperti juga baca Quran. Tidak ada orang bilang, orang kata itu hak eksklusif ustaz, hanya ustaz yang boleh baca Quran. Semua orang Islam, termasuk juga mu'alaf, baru belajar Al-Quran, baru belajar baca Al-Fatihah, hak dia untuk baca Quran, dan hak dia untuk merawat anak dia sakit, dia nak merawat dengan baca Quran. Dia tak perlu masuk universiti, belajar ilmu ruqyah, dapat diploma ruqyah, dapat degree ruqyah, baru dia boleh beruqyah. Tidak, pendekatan. Jangan samakan dengan pendekatan yang lain. Pendekatan kami, yang kami bawa sekarang, dan inilah pendekatan yang meluas sekarang. Di luar negara, di Afrika, di England, mana. Cara pendekatan ni, ruqyah itu mudah dilakukan. Jadi, tapi ada masih tak pandai ruqyah mandiri. Jadi bila tak asik, nak kena jumpa peruqyah. Minggu ni jumpa peruqyah, minta ruqyah. Nanti minggu depan atau bulan depan baru datang lagi minta buat air ruqyah. Sudah habis air ruqyah, minta buat lagi. Tak pandai buat sendiri air ruqyah. Sebab disangka buat air ruqyah ni kena baca surah-surah panjang. Kalau boleh surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, panjang betul 20 kelompok ayat ruqyah, terlampau panjang. Lepas tu ada pula untuk sakit kanser ini bacaan dia, untuk sakit bisul ini bacaan dia, untuk sakit kepala ini. Jadi tanpa complicated. Sedangkan cubalah ikut kursus yang dianjurkan oleh Coach Kamarul Azli, Miftahus Salam, atau kalau di Terengganu yang dianjurkan oleh Ustaz Ahmad Salihin, atau di Pulau Pinang di Johor yang dianjurkan oleh Nur Furqan Syifa. Akan belajar, itulah kami galakkan. Belajar baru sedar, mudah. Mudahnya ruqyah sebab ada praktikal. Kita buat sendiri, kita buat dengan sahabat kita buat dengan kalau suami isteri datang, suami isteri merawat di dalam seminar tu nanti. Akan ada praktikal. Mudah. Jadi apabila diajar buat air ruqyah dengan mudah, hanya baca Al-Fatihah 3 kul, nak tambah boleh baca ayat kursi lagi, ataupun kalau memang tak pandai baca si Al-Fatihah 7 kali baca. Sendiri baca tu, ramai-ramai baca. Kali minum, muntah. Tak perlu orang lain. Karena baru sedar betapa powernya ayat-ayat Quran tu. Tak perlu ustaz, tak perlu kiai. Baca, sendiri baca pun boleh. Yang penting faham. Kalau baca tanpa kefahaman, itu yang susah sikit. Kita sangka air itu yang menyembuhkan, sebenarnya bukan. Kita tak ikut kursus, kita tak faham. Bila kita ikut kursus, kita faham. Yang menyembuhkan adalah Allah. InsyaAllah akan berkesan. Dan masalah dia itulah, ada yang kata dah jumpa 100 perawat. Kita cakap perawat ruqyah syariah. Iya, ruqyah syariah. Sebenarnya kebanyakan tu karena dia orang Islam, merawat ada baca selawat, ada baca Al-Fatihah, dia kata ruqyah syariah lah. Tapi mungkin dalam 100 orang tu, mungkin 90 orang tu sebenarnya perawat yang bukan ruqyah syariah. Ya, campur-campur. Tapi dia kata ruqyah syariah. Jadi tak juga berkesan. Sebenarnya yang dia pergi jumpa yang perawat campur ni, perawat campur ilmu-ilmu tenaga dalam, ilmu kesaktian. Dia anggap saya itu perawatan Islam, dia anggap itu juga ruqyah syariah. Sedangkan ruqyah syariah ini adalah rawatan Islam yang tidak bercanggah dengan syariat Islam. Kalau bercanggah itu bukan ruqyah syariah. Walaupun yang merawat itu orang Islam, walaupun dia ada baca Al-Fatihah, walaupun dia ada baca selawat Nabi. Itu yang orang tidak faham. Jadi belajar ruqyah mandiri ini boleh banyak selesai. Yang tidak belajar ruqyah mandiri, lepas tu pergi jumpa itulah
macam-macam perawat, sebenarnya perawat itu bukan ruqyah syariah, dia bukan ruqyah syar'i. Ini yang selalu berlaku. Jadi kita akan pergi kepada dua poin ini yang selalu berlaku di Malaysia. Yang kadang ramai yang menafikan, tapi kami yang selalu merawat pesakit, alhamdulillah ada yang sembuh. Inilah yang selalu berlaku. Mula-mula tidak mengaku, tapi lama-lama keluar juga. Inilah punca dia. Tidak mengaku ada simpan azimat, tapi sebenarnya ada simpan azimat. Tidak mengaku ada belajar ilmu-ilmu ganjil, sebenarnya ada belajar ilmu ganjil. Ada tuh belajar dari mimpi. Hanya kerana yang rupa bersilau-silau, bercahaya muka orang tu berbaju putih, dianggap oh itu wali yang jumpa dia. Wali jumpa dia, jadi yang dia belajar tu betul lah. Dia boleh buat kesimpulan itu. Sebenarnya untuk menyimpulkan betul atau tidak, kena tengok syariat, kena tengok Al-Quran, kena tengok hadis. Kalau dalam mimpi itu mengajar yang tidak selaras dengan Al-Quran, hadis, tidak selaras dengan ajaran agama, tidak betul. Masalah dia selalu kena talbis iblis. Bila setan, jin muncul, dia tidak akan muncul dalam keadaan hodoh. Kalau dia tidak menyesatkan, dia muncul dalam keadaan rupa seolah-olah macam rupa cucu-cucu Nabi. Seolah-olah rupa tu macam wali. Cantik bersinar wajah dia. Lawa betul, hidung mancung, dengan janggut cantik, tukir. Dan jin ini kan dia hidup lama. 2-3 ribu tahun ada yang baru meninggal. Dia kalau dia nak bertobat, sempat lagi kalau Allah tidak cepatkan ajalnya. Dia sabar menyesatkan. Kita umur sampai 100 tahun mati dah. Dia menyesat, dia mula-mula mungkin 1-2 tahun awal, dia atau 3 tahun, dia muncul dalam mimpi, dia ajar yang betul ya, ajaran agama yang betul. Dia tidak ajar yang salah. Sudah tahun keempat, sudah kita yakin betul, kita rasa yang dalam mimpi itu wali Allah, baru dia akan mulai cucuk jarum, ajar yang sesat. Sedikit demi sedikit. Dia tidak akan suruh kita minum arak, dia tidak suruh kita berjudi, tapi dia sedikit-sedikit, dia ajar ajaran sesat. Jadi itu yang kita kena ingat. Dan yang seperti saya terus itu, dua poin yang selalu berlaku. Simpan azimat. Tapi ada masanya orang yang simpan azimat itu pun dia tidak sedar, dia tidak tahu dia ada menyimpan azimat. Sebab dia tidak paham apa itu azimat. Kalau tulisan ayat Quran itu bukan azimat. Kadang kala itu kita boleh nampak di dinding tuh tulisan ayat Quran tapi dicampur dengan ayat-ayat yang bukan ayat Quran. Nama Allah, cantik nama Allah, dikatakan kunun 99 nama Allah. Tapi tengah-tengah tuh orang yang tahu membaca, dia baca tengah-tengah tuh bukan nama Allah. Bukan Allah, bukan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Tapi Kitmir. Mana ada nama Allah Kitmir? Kitmir itu selalu orang kata nama anjing dalam yang kisah Ashabul Kahfi, yang pemuda bersembunyi di gua Kahfi. Adakah wajarkah nama-nama Allah cantik, nama-nama Allah tu ada 99, tiba-tiba dikasih gabung dengan nama anjing? Bukankah itu namanya menghina? Dan nama anjing itu pula besar-besar di tengah-tengah. Pasti dikatakan konon itu semua itu 99 nama Allah. Kita tidak sedar menghina. Kadang-kadang simpan azimat. Oh, azimat ni betul lah, semua ayat Quran bah, buka lah, buka azimat. Kali tengok, ia nampak macam mana? Macam ayat Quran. Yasin, ataupun surah ayat kursi. Tapi bila orang yang tahu bahasa Arab, dia baca, ada salah baris. Malah ada tengah-tengah tu dikurangkan ayat, ditambah ayat. Malah mungkin ada di tengah-tengah tu tulisan, siapa baca yang ada azimat-azimat di bungkus-bungkus yang dikatakan ayat kursi, ada baca betul-betul, baca, cek betul-betul. Ada tu jarang kan? Ada tu dicek, diselitkan nama setan.
Di dalam ayat kursi itu diselitkan di tengah-tengah sama setan. Kita tengok sekali lalu, oh ayat kursi. Hanya kita tengok yang formulanya. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ayat kursi. Ada pula tukang setrika, betul bang, buka lah kain hitam, kain kuning. Tengok, betul-betul ayat kursi. Jadi ini kalau ayat kursi mengikut setengah ulama, kalau sepenuhnya ayat Quran tak jadi masalah. Tapi ada peruqyah yang ini berlaku di tanah Arab. Dia hidup kertas yang kononnya ada tulisan ayat kursi, betul ayat kursi, dia hidup bau hancing. Ditengok betul-betul dawat menggunakan tulisan ayat kursi itu adalah menggunakan air kencing. Yang dah kering jadi tak berapa, tapi dia masih bau hancing itu masih ada. Itu menghina. Ada menghina. Malah ada ayat kursi ditulis dengan minta maaf, darah haid wanita. Itu bukan mengagungkan Al-Quran, menghina Al-Quran. Itulah jin datang pitulung walaupun kita tulis ayat Quran sepenuhnya. Jadi benda-benda ini orang awam tidak terdedah. Jadi percaya. Jadi azimat ini masih amalan masyarakat kita. Malah perawat sendiri ada masih menganggap azimat ini boleh. Azimat ini boleh. Dan mereka marah. Macam-macam lah mereka akan kata kita memfitnah. Sedangkan ada hadis Nabi tentang azimat. Azimat boleh berunsur-unsur syirik, boleh membawa kepada kesyirikan. Yang poin kedua yang saya ingin tekankan, yang tentang itu ya kita tak sembuh. Kita katakan ada jumpa 10 orang perawat. Hari ini kita jumpa ruqyah syariah yang betul dia rawat. Minggu depan kita tak sabar apa yang diajar oleh ini peruqyah, kita nak cepat sembuh, kita pergi jumpa lagi perawat lain. Perawat nama B, tadi perawat E. Yang B ni sebenarnya dia bukan perawat ruqyah syariah, dia ada campur-campur. Dia ni ada dampingan jin. Lepas tu minggu lagi akan datang lain perawat lagi, perawat C. Itu ruqyah syariah. Lepas tu lain lagi masa jumpa lagi perawat D. Bukan ruqyah syariah. Campur aduk begitu, itu tak pandai sembuh. Sebab apa? Ada hadis Nabi kan, kalau kita jumpa dukun, jumpa peramal, solat kita 40 hari tidak diterima Allah. Dan ada ulama mengatakan, bukan semata-mata solat tu tidak diterima Allah, tetapi doa kita pun tidak diterima Allah. Jadi kita berdoa lah minta sembuh. Kita mintalah orang pun doakan kita sembuh. Tapi kita ada jumpa dukun, kita jumpa araf, kita jumpa kahin, kita ada jumpa yang perawat bukan ruqyah syariah, 40 hari. 40 hari kemudian baru doa kita dimakbulkan. Tapi sebelum lepas 40 hari, kalau selepas 40 hari kita jumpa ruqyah syariah, lepas tu kita maintain, kekal dengan peruqyah tu yang syariah, kita rawat, insya Allah akan sembuh. Tapi belum sampai 40 hari, kita jumpa lah peruqyah. Lepas tu belum lagi, lepas 40 hari kita jumpa lagi dukun. Jadi sentiasa amalan kita 40 hari tidak diterima Allah, 40 hari tidak diterima Allah, doa kita tidak. Apabila itulah kalau nak ruqyah syariah saja, langsung jangan ada perawatan yang meragukan. Masalah itulah kita anggap perawat lain asal dia beragama Islam, ruqyah syariah lah. Coba kita maintain satu saja, kita jumpa Coach Kamarul Razli sampai kita sembuh. Insya Allah akan sembuh. Tapi jumpa Coach Kamarul Razli, jumpa Sinar Ruqyah, minggu depan jumpa lagi orang yang mengamalkan Reiki, tenaga dalam, yang dia bercampur aduk, dia punya ilmu, yang memberikan azimat dan sebagainya. Jadi itu tak pandai sembuh sebab doa kita tak diterima 40 hari. Dan belum lalu 40 hari belum lepas, kita buat lagi. Jumpa lagi. Itu yang jadi masalah. Dan kita tengok hadis ni lah. Hadis ni, sebelum kita tutup, yang ada 2 hadis yang saya ingin kita renungkan. Hadis yang pertama ni, Bismillahirrahmanirrahim.
sabda Rasulullah SAW, sesiapa yang mendatangani tukang ramal atau dukun dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima solatnya selama 40 malam. Dan dalam hadis ini tidak mengatakan menilik nasib apa, asal bertanya kepada dukun tersebut. Dan dalam Islam, istilah kita bahasa Melayu kita sebut dukun atau tukang ramal. Dalam Islam, dalam hadis Nabi dia sebut arraf dan kahin. Selain sihir yang memang dilaknat nih sihir, pengamal sihir ini memang kalau tidak semoga sempat bertobatlah. Ada dua lagi istilah selain ahli sihir, sahir, yaitu kahin dan arraf. Yang dalam bahasa Melayu kita kasih terjemah saja tukang ramal atau tukang dukun. Sebenarnya disebut arraf dan kahin. Kita tanya saja. Bukan dia cakap kita minta telik nasib. Solat selama 40 malam tidak diterima. Cuma kita kena paham. Ulama mengatakan tidak diterima solat 40 malam. Bukan bermakna kita tak perlu solat lah. Kita dah, katakanlah kita semalam dah terpergi jumpa dukun. Terus kita kata, 40 malam solat saya tidak diterima. Jadi tak perlu solat lah selama 40 hari. Sebab tak diterima juga. Allah. Bukan begitu cara berfikir. Solat tetap wajib. Tak buat solat, tak solat, dosa, haram. Cuma apa yang ulama katakan, wajib kita solat, tak solat berdosa. Tapi kita solat tak ada pahala dapat. Tetap wajib. Kalau kita tak solat, kita dapat dosa. Tapi kita solat tu 40 hari pun tak dapat pahala. Dan ada ulama mengatakan, termasuk juga doa. Doa kita tidak akan dimakbulkan, tidak akan diterima Allah. Itu masalah dia. Dan Anda ulama mengatakan juga, ulama modern seperti kalau saya tidak silap, Syekh Yusuf Qardawi mengatakan, yang kita tengok ramalan zodiak, bintang Aries, bintang Pisces, bintang Sagittarius, Scorpio, kita tidak jumpa dukun, tapi kita baca tu, itu pun ramalan yang termasuk juga dalam hadis ini, dilarang, yang boleh menyebabkan kita solat 40 malam tidak diterima. Kita tidak dapat pahala. Doa kita pun tidak akan dimakbulkan. Termasuk juga itu yang kita tengok di surat kabar di majalah bintang-bintang 12 zodiak. Oke, saya ringkaskan dan saya katakan saya cuma ambil topik tertentu. Oke. Hadis yang kedua ni, Bismillahirrahmanirrahim, sabda Rasulullah SAW, sesiapa yang mendatangani dukun. Ini Nabi disebut 3 kali terus. Sesiapa yang mendatangi dukun, dalam bahasa Arabnya arraf, atau tukang sihir, dalam bahasa Arab sahir, atau tukang ramal. Dalam hadis Nabi yang bahasa Arab disebut kahin, lalu dia membenarkan apa yang dikatakannya, apa yang mereka kita kata betul, betul lah. Maka sungguh ia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Artinya mungkin ada ulama mengatakan kufur di sini bukanlah maknanya murtad, yaitu kita murtad keluar dari agama Islam. Tapi kufur di sini bila dia kufur ajaran Nabi Muhammad, apa yang Nabi Muhammad ajar? Agama Islam. Apabila dikatakan kita kufur, itu ajaran agama Islam, kita tolak, seolah-olah kita tolak ajaran agama Islam. Macam kita katakan kita Islam, tapi kita tolak ajaran agama Islam. Begitu kesannya apabila kita jumpa ni araf, tukang sihir, kahin. Kita seolah-olah kita tolak, tidak pun murtad. Ada ulama kata tidaklah maksud si kufur ni dia terus murtad, tapi kufur nikmat, kufur apa yang diajar. Kita tolak ajaran agama Islam. Jadi kita nak ambil risiko, tolak ajaran agama Islam, dianggap menolak ajaran agama Islam. Kalau saya tak nak ambil risiko. Daripada jumpa araf, tukang sihir dan kahin, baguslah jumpa ruqyah syariah, ruqyah syar'i. Baguslah belajar ruqyah syariah, rawat diri sendiri. Baguslah baca Al-Quran, lagi selamat.
Jadi ini yang perlu kita renungkan. Yang lain ini saya tidak akan bincang. Ini faktor-faktor kegagalan berpunca daripada perawat. Bagaimana pesakit menghadapi faktor-faktor kegagalan ruqyah. Ini dulu pernah juga saya sampaikan dalam kuliah. Ini saya tidak akan bincang. Nah, saya cuma highlight perkara tertentu yang selalu berlaku di Malaysia yang menyebabkan pesakit itu lambat sembuh. Pengalaman kami ramai pesakit juga yang sembuh apabila ikut apa yang diajar oleh peruqyah yang betul, peruqyah syariah. Tapi kebanyakan pesakit tidak ikut. Cobalah tanya diri sendiri. Kalau ada peruqyah ajar, nak sembuh selain yang dirawat, sebab dia jauh dari rumah peruqyah itu, dia jarang dapat jumpa peruqyah. Peruqyah itu kata, bacalah zikir. Setiap hari 100 kali zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada kita buat. Ada mungkin 1-2 kali sajalah, 1-2 hari. Sepatutnya dibuat selama sebulan, 30 hari, 60 hari, 90 hari. InsyaAllah belum sampai 90 hari akan sembuh. Ataupun ada peruqyah macam saya, suruh pesakit baca zikir tasbih Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 100 kali sehari. Kalau dapat 200 kali lagi bagus. Paling kurang 100 kali. Ada mungkin sehari 10 kali sahaja. Itu pun tidak konsisten. Hari ini baca, besok tidak, lusa baca. Lepas tu 1 minggu kemudian tak baca, 2 minggu kemudian baru sambung baca sikit. Itu yang jadi masalah dia. Tapi pesakit dan kalau pesakit pukul rata, dia kata dah jumpa 100 perawat peruqyah, dia kata. Dia seolah-olah dia jumpa tu semua peruqyah syariah. Yang syar'i. Dia kata tak juga sembuh-sembuh. Cubalah datang, jumpa Kos Kamarul Azli, jumpa Ustaz Ahmad Salim. Cuma minta maaf, peruqyah yang syar'i ini tak ramai. Dengan ada lagi Akta 775, lagilah tak makin berkurang orang merawat. Tak ramai. Jadi minta maaflah kalau kita message peruqyah tu dia tak sempat jawab. Kita telefon peruqyah tu kata datanglah jumpa saya pada malamnya hari Sabtu malam Ahad. Tapi kita sendiri kata hari Jumaat lah, boleh tak? Kalau di Johor cuti hari Jumaat, kita yang tetapkan, bukan peruqyah yang tetapkan tarikh dan waktu dan tempat. Jadi ada peruqyah tu, ada orang mengadu kepada saya, dia kata peruqyah ni, ada peruqyah dia anggap sombong lah, ada peruqyah tu tak boleh kerjasama, ada peruqyah tu tak nak rawat, ada peruqyah tu cas mahal RM500. Tapi saya dapat agak peruqyah tu sebenarnya ada banyak kali bagi nasihat, tapi tak juga dengan nasihat, nak juga minta tolong, jadi peruqyah kata 500. Sebenarnya asal ada alasan supaya orang tu tak minta ruqyah, sebab sama juga dia orang tu minta ruqyah, tapi bila diajar apa yang perlu dia lakukan, dia tak ikut juga buat. Begitu. Jadi itulah yang perlu kita renung-renungkan, pesakit, keluarga pesakit dan sahabat pesakit. Jujur kepada diri sendiri, insya-Allah kalau kita ikhlas, kita belajar ilmu ruqyah syariah atau kita pergi kepada peruqyah syar'i, dapatkan rawatan, konsisten istiqamah, insya-Allah satu masa akan sembuh juga. Allah akan bagi petunjuk bagaimana sembuh. Allah akan bagi petunjuk. Kita baca ruqyah, dengar. Kalau sebenarnya kita punya sakit ni, dia punya rawatan adalah pembedahan, nanti kita dah sakit ganjil, tak jumpa-jumpa penyelesaian. Bila pergi jumpa peruqyah, di ruqyah, tiba-tiba akan nanti besok, lusa, minggu depan, akan Allah bagi satu petunjuk, mungkin kata hati, gerak hati, pergi hospital, cek, rupa-rupanya perlu pembedahan. Allah bagi tunjuk, rupanya ubatnya adalah perlu pembedahan. Tapi berpunca daripada dia jumpa peruqyah, dia diterapi dulu dengan ruqyah syariah. Lepas tu Allah bagi rahmat, Allah tunjukkan apa cara untuk rawatan dia, iaitu dia perlukan pembedahan. Dan banyak kisah-kisah ajaib, miracle berlaku yang kita tidak dapat ceritakan. Dan masalah juga kalau kita ceritakan, berkongsi di media sosial, dikatakan kita riak, nak menunjuk-nunjuk.
Sebenarnya kita nak berkongsi ruqyah syariah ni pun berkesan, hebat. Kita nak counter sebab banyak bomo dukun mengatakan hebat, ilmu mereka hebat. Sebenarnya ruqyah syariah ni hebat, tapi bila kita nak share maklumat tu, cerita, kita kena kutuk. Kata riak lah, apalah, cerita ni patut tak payah cerita lah. Bukan kita nak menyuruh, tapi kita nak menunjukkan ruqyah syariah hebat supaya masyarakat pergi ruqyah syariah, janganlah pergi dukun. Dukun ni banyak, kadang-kadang testimoni itu, orang yang buat testimoni itu dibayar untuk buat testimoni, geng-geng mereka juga. Jadi itulah setakat ini yang saya nak sampaikan. Apa ini, iaitu ada satu yang saya ingat. Saya cuba sebelum saya serahkan kepada Coach Kamarul, saya ada cakap saya nak ijazahkan lagi balik semula Bismillahirrahmanirrahim. Secara ringkas saya baca 3 kali, masing-masing ikut, lepas tu saya katakan saya ijazahkan, lepas tu saya akan serahkan kepada Coach Kamarul. Okey, saya baca doa Bismillahirrahmanirrahim, masing-masing ikut, tak payah buka mikrofon, dan lepas tu saya akan katakan saya ijazahkan. Okey, ini doa dia. Saya baca penuh dan ikut. Saya ulang 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa was samiul alim. Kali kedua. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa was samiul alim. Kali ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa was samiul alim. Maksud doa ini dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Sesiapa yang bersama dengan namanya, maka tiada ada sesuatu pun yang dapat memudaratkan, sama dia di bumi ataupun di langit, kerana dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Dengan ini saya ijazahkan doa ini daripada hadis Nabi yang sahih kepada semua yang hadir. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Dan tidak ada masalah, kita terima ijazah doa yang sama berulang kali, tidak ada masalah, lagi bagus. Atau kita terima ijazah doa yang sama daripada orang-orang lain, peruqyah-peruqyah lain, guru lain pun boleh, tidak ada masalah. Jadi itu saja setakat ini daripada saya serahkan majlis ilmu kita ini semula kepada sahabat saya, Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Sinar atas tajuk kuliah faktor-faktor kegagalan ruqyah. Benda ni yang banyak menjadi satu isu bagi pesakit lah. Okey, kebanyakan daripada pesakit memang jadi isu daripada pesakit. Kebanyakan daripada pesakit bila datang buat rawatan, pesakit terus mengharapkan sembuh. Okay, datang buat rawatan hari Ahad, kemudian hari Isnin dah WhatsApp pada saya, Ustaz, saya masih sakit-sakit kaki lagi. So kenapa saya sakit kaki lagi? So kalau pesakit yang bertanyakan soalan macam tu, memang agak sukar untuk saya nak jawab lah juga. Okay? Kesembuhan tu bukan datang daripada perawat, kesembuhan tu datang daripada rahmat Allah. So perawat hanya sekadar bantu sahaja, penunjuk jalan sahaja, membacakan ayat-ayat ruqyah. Dan seterusnya terserah pula kepada si pesakit amalan tu. So kalaulah baru buat rawatan hari Ahad, hari Isnin dah tanya kenapa tak hilang sakit, so memang saya tak boleh nak jawab soalan tu sebab si pesakit pun tak sempat nak beramal lagi. Okay? So selepas rawatan saya memang akan bekalkan dengan amalan-amalan benteng diri, ruqyah mandiri. So kalau baru hari Ahad dan Isnin dah bertanya, so sudah semestinya lah si pesakit tadi tak sempat lagi pun nak beramal. So selepas rawatan kena beramal dulu, jaga amalan dahulu, barulah kita akan nampak kesan-kesan kesembuhan tu. Okey. Okey, kita terus buka kepada sesi soal jawab. Yang mana yang nak bersoalan, nak bertanya soalan, boleh nak bertanya secara langsung pun boleh. Raise hand, kemudian boleh open mikrofon dan juga open kamera untuk bertanya soalan, ataupun boleh bertanya di ruang teks juga boleh. Okey.
Okey, sementara saya nak menunggu soalan ni juga, satu pesanan saya kepada si pesakit, terutama pesakit perempuan, pesakit perempuan, jika nak buat rawatan, datang tu dengan pakaian-pakaian yang longgar, okey, jangan pakaian yang ketat-ketat, jangan pakai kebaya ke, baju kurung ke, nanti susah, okey. So kena pakai pakaian yang longgar, kena pakai seluar, dan kalau pakai tudung tu, saya memang sangat-sangat menasihatkan pakai tudung yang simple-simple saja. Jangan tudung yang ada kerongsang kat sini, ada jarum kat sini, kerongsang sini, ada kerongsang kat sini. Dekat kepala pula ada banyak pin-pin jarum. Sebab bila semasa sesi rawatan, kadang-kadang kita tak tahu. Pesakit meronta, angkat tangan dan sebagainya tu, habis jarum-jarum tu tercucuk pada tangan perawat. Dah banyak kali dah saya kena. Kat sini kerongsang dia besar, ada bunga, sini pun ada bunga, sini lagi. So bila kita tepuk dan picit leher, dia orang meronta dan sebagainya tu, bunga-bunga kerongsang yang tajam-tajam tu boleh melukakan tangan perawat. Ini antara pesanan saya kepada pesakit, pakai pakaian yang simple-simple, tudung yang simple-simple sahaja, tak perlu nak melawar-melawar, nak datang berubat je. Okey? Okey. Okay, alhamdulillah ada soalan. Okey soalan Assalamualaikum Coach dan Ustaz Sinar. Pesakit yang pernah mengamalkan amalan-amalan yang salah tetapi sudah berbelas tahun meninggalkan amalan tersebut dan sudah taubat nasuha serta sudah masuk kursus ruqyah syariah, perlu ke bagi tahu perawat juga tentang amalan yang dulu? Okey, so kalau dah memang betul-betul taubat nasuha, insya-Allah amalan-amalan tersebut tidak lagi akan menjadi penghalang kepada kesembuhan. So kalau nak bagi tahu kepada perawat tu pun juga boleh, tak nak bagi tahu pun boleh juga sebab dia dah memang taubat dan so far pesakit tu pun ada asas-asas yang dah masuk kursus ruqyah. Cuma kalau bercerita hal-hal lama ni juga sedikit sebanyak akan membantu. Kadang-kadang walaupun pesakit dah taubat nasuha, takut masih ada lagi yang tertinggal, masih ada lagi barang-barang yang mungkin dia rasa dah taubat dan buang tapi masih lagi tertinggal. So bila bersembang dengan perawat, bercerita dengan perawat, mungkin ada nasihat-nasihat ataupun kata-kata yang mungkin boleh terbuka. Oh, ada lagi satu lagi barang ataupun benda yang dia tertinggal untuk lupa untuk dibatalkan. So bagi saya elok bercerita untuk kita membuka ruang kalau ada salah dan silap ataupun tertinggal. Okey. Itu pendapat saya lah. Okey. Mungkin Ustaz Sinar boleh tambah. Terima kasih Coach. Untuk soalan ni bagus dan saya ada sekurang-kurangnya 3 poin untuk kita perhatikan untuk jawapan kepada soalan ini. Pertama, yang nak perlukah bagi tahu perawat? Okey, nasihat saya, kita dah biasa dulu dengan perawat tu, kita 2-3 kali sesi jumpa perawat tu, mungkin barulah kalau nak cerita. Sebab kenapa? Kalau terutama kita tak kenal perawat tu jenis boleh simpan rahsia kah, boleh tutup aib kita kah, atau perawat tu sebenarnya juga perawat yang diragui, dia ada campur aduk ilmu dia. Mungkin jadi tak perlu kita cerita terlalu banyak latar belakang kita pada permulaan kali pertama jumpa. Sebab mungkin kali kedua kita tak nak jumpa dia dah, dan kita dapat tahu dari cerita orang lain bahawa dia tu rupanya mengamal ilmu sihir juga contohnya. Jadi secara praktikalnya tunggu dulu 2-3 sesi, 4 sesi rawatan, baru cerita latar belakang lebih mendalam. Lainlah kalau perawat tu kita dah kenal. Contohnya kita pergi jumpa Coach Kamarul Azli, dah kenal, dah selalu ikut kursus dia online, kuliah online, bolehlah rawatan kali pertama pun terus cerita, kalau memang ada masa boleh cerita. Itu poin pertama. Poin kedua,
Ini kesinambungan daripada jawapan Coach Kamarul. Nak cerita kah tak nak cerita? Betul, boleh tak cerita, boleh juga cerita. Tetapi bagi saya bagus cerita sebab begini, kalau pesakit tu dah taubat nasuha, dia katakan dah taubat nasuha, tapi kenapa dia masih sakit? Dia masih sakit, dia masih perlukan rawatan. Jadi bukanlah kita tuduh dia mungkin tak ikhlas taubat dia, bukan tak betul-betul nasuha. Bukanlah kita, tetapi sebaiknya dia ceritakan dengan perawat supaya perawat tu boleh nilai pesakit ni dia kena sakit gangguan jin yang lain yang baru. Dia rupanya dia ada lalu satu jalan, ada pokok yang menyeramkan, dia kena ganggu oleh jin itu, jin asyik. Yang ilmu tenaga dalam yang dia belajar dulu yang ada dampingan jin itu dah settle. Memang dah tak ada lagi mendampingi dia. Jadi perawat yang berpengalaman tu dia boleh nilai sama ada ni sebenarnya pesakit ni dia kena gangguan baru atau rupa-rupanya seperti yang Kos Kamaru kata ada lagi tak settle. Dia rasa dia dah tobat nasuha. Tapi ada tak settle. Rupanya ada benda yang masih ada di dalam simpanannya yang mungkin dia lupa. Contohnya dia ada belajar ilmu kesaktian tu, dia ada kitab, ada buku tu, nota tu, dia masih simpan. Rupanya buku nota tu menjadi seolah-olah macam azimat atau seolah-olah buhul sihir. Dia simpan, sepatutnya dibakar dengan baca ayat kursi, ditawarkan atau kalau istilah dia sebang dimatikan. Ditawarkan. Jadi bila dia bercerita dengan peruqyah yang berpengalaman, Allah akan bagi hidayah bagi kita terdetik. Bercerita berbual-bual terus kata peruqyah, ada lagi, kamu ada simpan lagi apa-apa? Tak ada, semua ada buang. Nota, dulu ada catat nota, ada. Atau dulu ada dihadiahkan buku, ada. Buku tu masih ada simpanan. Sebab kononnya untuk tunjukkan orang bahwa ajaran itu salah. Rupanya di situ lah. Terus peruqyah pun bertanya, berbincang. Rupa-rupanya buku tu yang menjadi seolah-olah buhul sihir masih mengganggu pesakit. Rupa-rupanya buku tu jadi buhul. Contohnya begitu. Jadi perlulah juga di-share. Tak perlu malu. Jumpa kalau peruqyah berpengalaman, peruqyah itu tak akan mendedahkan aib kita kepada orang lain. Dia akan bagi nasihat untuk dia buat penilaian. Kita kena penyakit gangguan jin yang baru kah ataupun yang amalan kita dulu tu masih ada benda yang tak settle. Yang mungkin daripada perbincangan tu baru tersedar. Seperti ada benda lagi masih disimpan dan sebagainya. Jadi itu tambahan daripada saya. Saya serahkan semula kepada coach untuk kita jawab soalan-soalan seterusnya. Silakan coach. Okey, untuk soalan yang seterusnya. Assalamualaikum. Apa kesan jumpa ramai perawat untuk merawat kes yang sama? Okey, soalan yang sangat cantik. So bagi saya ini antara benda yang mustahak dan juga penting. Sebab pesakit kena faham perawat ni berbeza-beza. Walaupun saya membaca ayat ruqyah, Ustaz Sinar juga membaca ruqyah, tapi kita tak boleh nak compare apple to apple. Pengalaman saya lain, guru saya lain, keyakinan saya berbeza, keikhlasan saya berbeza, yang kita tak boleh nak ukur dan sama tarafkan dengan Ustaz Sinar. Ustaz Sinar ada barisan guru-guru yang lain. Pengalaman beliau berbeza, teknik beliau juga ada sedikit berbeza compare dengan saya. So, jumpa perawat yang ramai untuk merawat kes yang sama, itu tak ada masalah. Itu adalah usaha dan ikhtiar kita. Kita tidak pasti lagi dengan perawat yang mana yang kita rasa selesa dan juga serasi. Kadang-kadang ada dengan perawat kita tak boleh nak ceritakan semua masalah, tapi ada dengan sesengah perawat kita mampu meluahkan segala rahsia, segala kisah silam yang mungkin sedikit mengaibkan kita untuk kita bongkarkan sakit ni. So kalau tanya saya, jumpa dengan ramai perawat ni penting untuk pesakit-pesakit yang kes dia agak berat, insyaAllah. Okay. So itu antara jawapan saya. Sebab boleh Ustaz Sinar mungkin ada nak tambah lagi. Perawat ni dia berbeza-beza. Walaupun misalnya saya dengan Ustaz Sinar, kami ada guru yang hampir sama. Ustaz Eri, Ustaz Sarahan,
Ustaz Nuruddin, ada beberapa Syekh Abu Bara, walaupun barisan guru kami hampir sama, tapi dari segi praktikalnya Ustaz Sinar dia ada pengalaman merawat yang berbeza-beza dengan saya, dan keikhlasan Ustaz Sinar dan keikhlasan saya juga kita tak boleh nak ukur dia sama ke. Keyakinan Ustaz Sinar, keyakinan saya juga tak sama, teknik juga secara detailnya berbeza-beza. Memang secara asasnya teknik hanya tepuk, usap, picit dan sebagainya, tapi setiap teknik tu dia ada detail dia ada rahsia dia di antara perawat dengan perawat. So itu berbeza. So bila kita jumpa perawat yang berbeza-beza, mungkin ada teknik yang berbeza-beza, kaedah yang berbeza yang mungkin akan membuahkan kesembuhan. Cuma nasihat saya, bila kita dah jumpa satu perawat yang kita rasa selesa, serasi, dan kita dah rawat dengan dia, mungkin tak sembuh satu patut lagi, tapi kita dah nampak perubahan demi perubahan demi perubahan. Mungkin sakit tu dah nampak semakin baik, cuma belum 100%. So maka kita teruskanlah dengan perawat yang kita rasa nampak perubahan tu. Itu sajalah. Okay, pendapat daripada saya. Untuk Sinar ada nak tambah? Terima kasih Coach. Saya akan jawab dari sudut seorang pesakit atau keluarga pesakit itu ingin membuat keputusan. Dia perlu jumpa seorang perawat kah atau ramai perawat. Jadi panduannya begini, sebab dia boleh minta rawatan dengan ramai, dan ada ketika aja lebih baik setia pada yang satu. Huraian dia begini, dari segi satu contoh, sebagai contoh untuk mudah faham. Kalau ada pesakit tuh, contohnya Puan Junaida, pergi jumpa saya, katakan saya tinggal di Semenanjung, dekat, boleh jumpa saya rawat. Lepas itu, sudah sebulan lepas itu, pergi jumpa Coach Kamarul, minta rawatan. Lepas itu, ada satu masa terpergi Terengganu, terus pergi minta rawatan dengan Ustaz Ahmad Salin. No problem, silakan. Sebab kami semua pakai ruqyah syariah. Ada perbezaan cara kami, tapi ada banyak juga persamaan. Asasnya sama. Jadi boleh. Sebab mungkin tak sembuh dari segi cara saya, tapi Allah takdirkan dia sembuh di tangan, rawatan dengan Coach Kamarul. Tak ada masalah. Itu bagus. Tapi dari satu sudut pula, lebih baik setia pada yang satu. Sebab dia begini, dan ini yang selalu kami nampak, yang kami pun rasa sedih, sebab contohnya dah dirawat oleh saya ke, ataupun ada satu peruqyah yang saya kenal, dan kami dah nampak proses kesembuhan tu makin lama makin sembuh, makin lama makin sembuh. Cuma biasa, itu perkara biasa. Kalau dah rawat, mimpi makin buruk, kepala makin lagi sakit. Tapi sebenarnya itu adalah petanda proses kesembuhan. Kami dah nampak, sikit lagi kalau mungkin dia ada 3 kali rawatan, mungkin kalau dia buat 6 kali rawatan, sembuhlah. Tapi dah 3 kali rawatan, yang kali keempat, dia pergi jumpa perawat lain. Yang perawat lain dia pergi jumpa tu ada 2 kategori yang menjadi masalah. Satu, perawat tu betul juga rawatan Islam, tapi dia dari perguruan lain, aliran lain, dan banyak pendapat dia bercanggah dengan pendapat kami. Contohnya pendapat saya, kalau pertengahan pendapat, macam kami ada perbezaan pendapat, kami boleh terima, no problem, kami tak akan marah. Memang kalau kami tahu orang tu pun latar belakang dia ruqyah syariah, lain pendapat. Tapi ada perawat lain, dia kata dia punya pendapat lah betul. Oh tu si Sinar ruqyah tu dia guna dengan rawat dengan 5 perut, tak betul tu rawat 5 perut, salah tu. Terus jadi bingung, pesakit jadi bingung, yang mana satu betul ni? Sinar ruqyah kata gini, perawat ni kata gini. Perawat tu sebenarnya betul juga, tapi dia guruan dia lain, dia belajar dengan lain guru. Lepas tu dia tak boleh terima perbezaan pendapat. Pesakit akan jadi bingung. Itulah pergi ke situ ke sini, perawat jadi bingung. Yang lebih teruk, tapi itu masih okey lagi sebab masih rawatan cara Islam. Dia pergi jumpa bomoh, dukun yang dia sangka perawatan Islam. Itu yang tak baik-baik. Dan sepatutnya dia nak baik dah. Kalau dia dah 3 sesi, kalau dia sesi ke 5 ke 6 lagi, dah sembuh lah. InsyaAllah dah sembuh. Tinggal tapi dia pergi tukar
yang perawat dia dengar hebat, kononnya banyak orang dah sembuh. Rupa-rupanya pengamal ilmu tenaga dalam. Dia baca sedikit saja Al-Fatihah, salawat Nabi, lepas tu yang lain dia guna tenaga dalam dan sebagainya. Daripada jin yang mengganggu dia 3, dah buang 2, tinggal 1 lagi, bertambah lagi jin dia. Dari jin yang perawat baru tu, dia tambah lagi jadi 10 jin lagi lah mendampingi dia. Itu tak settle tu, tak selesai. Jadi kena tengok keadaan. Ada sesuai ramai-ramai dirawat oleh berbagai perawat, banyak perawat. Tapi ada masanya, kalau dah jumpa Coach Kamarul, dah jumpa Ustaz Ahmad Salim, dah tahu latar belakang, tak ada orang kritik ini ajaran sesat dan sebagainya, teruskanlah sehingga sembuh, insya Allah. Jadi begitu tambahan jawapan daripada saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Sinar. Okay, kita buka lagi kepada sesi soal jawab. Yang mana yang ada soalan boleh teruskan bertanya. Okay, saya sambung sikit berkait dengan buat rawatan. Okay, so kalau tanya saya, setiap sesi rawatan tu memerlukan sesi rawatan susulan. Okay, so biasanya untuk rawatan yang kali pertama, saya akan rawat secara umum sahaja dahulu. Saya akan baca, saya akan tepuk dan pijit. So rawatan kali pertama biasanya saya tak akan korek sangat cerita ataupun sejarah-sejarah ataupun latar belakang. So sebab tu biasanya rawatan susulan selepas minggu atau 2 minggu set semula temu janji untuk buat rawatan susulan. Untuk rawatan susulan ni biasanya saya akan lebih detail masuk sesi rawatan susulan yang ketiga, keempat. Jika masih tak pulih, maka saya akan lebih detail untuk mencari-cari punca. Jika benar ada sihir, apakah barang-barang yang mungkin menjadi objek sihir. Kalau ada orang yang dengki, saya dah mula mengkaji, meneliti siapa dia yang mungkin dengki dengan kita, apa yang dia dah buat, dia bagi barang ke, dia bagi makan ke dan sebagainya. So biasanya rawatan kedua, ketiga, keempat tu dia akan lebih teliti. Dan teknik juga biasanya dari segi untuk rawatan kedua, ketiga tu saya akan lebih keras, lebih tegas sikit. Sebab tu pentingnya untuk buat rawatan susulan. Okey, soalan seterusnya, bagaimana untuk merawat pesakit yang jumpa perawat tiba-tiba tak sakit tetapi bila balik rumah sakit kembali? Inilah mainan psikologi daripada jin dan syaitan tadi, sebab dia nak menggagalkan si usaha untuk buat rawatan. So bila dah set temu janji, baru nak datang jumpa dengan perawat, dah hilang dah sakit kepala. So bila dah hilang sakit kepala, maka si pesakit tadi mula bercita-cita untuk membatalkan temu janji. Tak payah buat rawatan lah, dah sihat, dah sembuh. Ini adalah mainan dan juga tipu daya si syaitan tadi. So kalaulah nak buat rawatan dah hilang sakit, teruskan saja datang sesi rawatan, buat rawatan ruqyah, insya-Allah. Bacaan tadi dia akan menjadi benteng dan penutup daripada jin tadi masuk lagi. Dia dah awal-awal lari daripada jumpa perawat. Alhamdulillah, kerja perawat akan lebih mudah sebab jin dah awal-awal lari. So maka perawat tadi hanya akan membacakan ayat ruqyah dengan niat untuk benteng. Dan juga perawat tadi juga baca ruqyah boleh dengan niat untuk menghancurkan tapak-tapak yang jin duduk dalam badan kita. So bila kita dah selesai, jin tadi dah tak ada tapak lagi dah untuk dia kembali kepada tubuh badan sakit. So bagi saya, teruskan saja rawatan. Okay. So jawapan saya itulah, kena teruskan juga rawatan walaupun dah rasa macam sihat. Okay. Okay, Ustaz Sinar mungkin ada nak tambah. Terima kasih Coach. Saya senyum baca soalan ni, tapi bukan kerana saya menganggap soalan ni remeh-temeh, tetapi soalan ni penting, bagus dan sepatutnya selalu ditanya orang, terutama orang yang berkecimpung dalam dunia rawatan atau yang mula praktikal merawat.
soalan ini seperti Coach Kamarul katakan, ini jin yang nakal-nakal lah, jin ini tipu daya jin nakal. Dan bukan itu saja yang bila nak pergi jumpa perawat dia baik. Tapi bila tak jumpa perawat dia sakit. Macam-macam jin bila dia tahu pesakit nak jumpa yang peruqyah betul-betul mengamalkan ruqyah syariah, macam-macam jin itu akan buat, terutama jin yang nakal-nakal, jin yang ada pangkat-pangkat sikit, yang ada power-power sikit, yang bijak-bijak sikit. Tapi bijak-bijak jin pun ada juga bodohnya lah. Jangan marah ya jin. Jadi ada tuh macam-macam. Ada tuh bila nak pergi jumpa perawat, bawa dia ada kereta, dia nak bawa kereta, kunci kereta hilang. Mana ada kunci kereta? Bila dia buat kepesan tak jadilah jumpa perawat malam ni, baru jumpa kunci kereta. Ada tuh nak jumpa perawat, kereta rosak. Macam-macam berlaku. Jadi ada antara yang strategi, yang kebiasaan, dah tak sakit dah. Tapi seperti yang Coach Kamarul katakan, bila katakanlah pesakit tu call orang yang merawat ni, dia kata, saya dah tak sakit dah, jadi tak payah datang. Pujuk dia untuk datang. Tak datang malam tu juga, saya satu masa suruh dia datang. Dan yang kategori beginilah yang kena ruqyah beberapa sesi. Sebab sesi pertama, jin itu akan cuba menyorok, cuba tak menonjolkan diri. Supaya nak menunjukkan pesakit itu tak sakit lagi, jadi tak perlulah ruqyah beberapa kali, beberapa sesi. Ya. Jadi sesi pertama steady ya, pesakit pun steady, tenang. Paling-paling ada rasa sedikit sakit kepala, tercucuk-cucuk, itu sahaja. Tapi coba minggu depan datang lagi ruqyah, minggu depan. Mungkin sesi ketiga, sesi keempat, pesakit yang tak kerasukan tiba-tiba beli kerasukan. Jin tu dah tak tahan, dia akan muncul juga. Muncul, di sanalah dakwah kepada jin kalau itu penyakit akibat gangguan jin lah. Muncul. Tapi artinya ruqyah. Saya selalu ruqyah orang yang tak ada rasa apa-apa. Steady ya, tenang ya. Tak ada apa-apa, tak kerasukan. Ada sedikit lah rasa kepala macam menyucuk, pin menyucuk. Tapi dan kadang-kadang orang tu dia cuma kasih kawan, dia kawankan ada saudara dia, mereka ramai-ramai keluarga kawankan saudara. Tapi diorang ikut juga dengar bacaan ruqyah. Nanti sesi yang ketiga, contohnya tiba-tiba yang mengawankan, menemani yang pesakit, dia sendiri kerasukan. Muncullah. Sebelum ni tak ada rasa apa-apa sakit, ataupun bila nak rawat sembuh, akhirnya muncul. Dan bila sudah sekali muncul, kalau jenis yang diganggu jin dan boleh kerasukan, bila dah jin tu dah keluar dari penyembunyian dia, memang dia bila dibaca ruqyah lagi pada akan datang, memang akan kerasukan juga. Dia tidak lagi dapat bersembunyi. Dan jadi kesimpulan dia seperti yang Coach Kamarul katakan, ruqyah walaupun dah sembuh, dia kata sembuh, bila dia telefon atau dia message, tak jadilah ustazah malam ni sebab saya dah sembuh, tak sakit dah. Kata kalau masih awal suruh datang juga hari itu. Kalau dah lewat kata nantilah besok ke hari Jumaat ke hari Sabtu datang kita rawat. Sebab nanti dan tengoklah dia bukan sekali, dia 2-3 sesi nanti baru muncul penyakit tu. Sebab jin tu cuba mempengaruhi dan cuba bersembunyi supaya nampak tu pesakit dah sembuh, supaya dia tidak dirawat oleh peruqyah yang berpengalaman, yang faham ruqyah syariah. Jadi itu tambahan daripada saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Okey, insyaAllah ini masa dah hampir pukul 11, ini insyaAllah soalan terakhir ya. Okey, soalan yang seterusnya, Ustaz, ada perawat mengatakan kalau tak jumpa buhul sihir dan barang pusaka berkaitan saka keturunan susah nak sembuh. Boleh beri pencerahan, Ustaz. Okey, ini bergantung juga atas kemahiran, keilmuan dan teknik perawat masing-masing. Kalau saya sendiri, personally, saya tidak begitu memfokuskan untuk mencari buhul sihir ataupun barang-barang sihir. Buhul sihir ataupun barang-barang sihir ni juga bila kita bacakan ruqyah, insya-Allah akan boleh hancur juga secara gaib. Okay, so tak semestinya nak cari. Tapi kalau kita ada petunjuk yang boleh kita cari,
maka kita carilah. Itu yang sebaik mungkin. Kalau kita ada petunjuk, misalnya semasa kita buat rawatan ruqyah, pesakit kerasukan bagi tahu ada barang yang ditanam dan sebagainya itu, maka kita boleh sebaiknya berusaha berikhtiar untuk ambil barang tu untuk dimusnahkan. Kalau ada barang-barang berkaitan dengan saka, keris-keris lama, cincin, gelang dan sebagainya itu, selagi mana kita boleh cari, kita usahakan cari. Tapi ada banyak beberapa kes keris-keris lama tu telah pun diberi kepada orang lain, dah masuk 4-5 orang tuan dah, kita pun dah tak tahu dah barang tu ada kat mana. So sukar untuk kita jejaki. So cukup bagi kita membacakan ayat ruqyah, kita niatkan untuk hancurkan secara gaib, ataupun kita buat solat taubat, nak mohon ampun bagi pihak tok-tok nenek kita yang mungkin dahulu ada berbuat dosa-dosa syirik yang menyimpan barang-barang. Sebab ada masa dan ketika barang tu mudah untuk kita cari dan jumpa, dan ada masa dan ketika barang tu agak sukar. Sebab banyak juga kes-kes buhur sihir dicampakkan di dalam lautan. Macam mana kita nak cari? Ada juga Ustaz Sinar pernah cerita buhur sihir dimasukkan di dalam perut ikan, lalu dilepaskan ke dalam laut. So mana mungkin kita nak mencari ikatan dan buhur-buhur sihir tersebut. So melainkan kita baca dengan niat untuk dihancurkan secara gaib. Kita baca ayat pembatal sihir itu, kita tiup kepada badan kita dengan niat untuk menghancurkan secara gaib. InsyaAllah itu antara usaha yang terbaik. Tapi terus terang saya cakap, personally kalau buat rawatan dengan saya tidak begitu memfokuskan sangat untuk mencari barang-barang sihir, barang-barang yang menjadi buhur ni. Bila dah buat rawatan 3-4 kali masih tak sembuh, then barulah saya akan cuba mencari. Itu pun kalau ada petunjuk. Banyak kes tak ada petunjuk. Banyak kes bukan semua kes sihir yang mesti dia tabur depan rumah. Okay, kalau yang kes sihir yang ditanam, ditabur depan rumah itu agak bolehlah kita nak cari. Kadang-kadang buku sihir, patung yang dipuja, dicucuk dengan jarum tu berada di tangan Tok Bomoh. So macam mana kita nak cari Tok Bomoh tu? Kena pula kes kita rawat Tok Bomoh tu duduk di Siam tu, di Naratiwat tu, di belah Siam. Macam mana kita nak cari Tok Bomoh tu? So insyaAllah kita bacakan ayat ruqyah dengan niat untuk menghancurkan secara gaib. InsyaAllah kaedah tu juga antara kaedah yang sangat-sangat berkesan. Okay, Ustaz Sinar ada nak tambah? Terima kasih Coach. Ini adalah sambungan tambahan kepada jawapan Coach untuk soalan ni. Ada 3 poin. Poin yang pertama, betul kalau tak jumpa buhur sihir tu mungkin sukar sembuh. Tapi sukar bukan mustahil. Sukar sembuh. Bukan mustahil pertama. Kedua, kita kena selalu ingat yang menurunkan penyakit Allah, yang menyembuhkan pun Allah. Allah Maha Berkuasa. Belajarlah tentang sifat-sifat Allah, tentang 99 nama Allah. Allah Maha Berkuasa. Dimanapun buhur sihir itu disembunyikan, kalau kita manusia tak jumpa, kita berdoa kepada Allah. Allah tahu di mana buhur sihir itu disembunyikan. Dibuang ke lautan, ditanam di satu tanah di luar daripada negeri kita. Kita tinggal di Selangor, buhur sihir itu ditanam di Kelantan, tanah kubur di Kelantan. Allah Maha mengetahui. Kalau kita berdoa kepada Allah, Allah tawarkan, hapuskan buhur sihir itu, settle masalah. Jadi jangan sangka mesti kita cari. Kalau ada bomo tu kata sihir tu ditanam di tanah di India, kita kena terbang ke India. Tak perlu. Sebab ada tu sebagai menipu sahaja. Sebab pernah ada jin merasuk pesakit. Dia kata di halaman rumah buhur sihir, dikurik lah, dikatakan sebelah kanan. Sudah dikurik tiada. Terus jin yang merasuk tu ketawa, dia kata sebelah kiri. Lama-lama tengok hampir semua tanah di halaman rumah tu dikurik dengan tak ada pun buhur sihir. Rupanya kena tipu saja, kena bohong. Jadi tak perlu kita cari, kita berdoa kepada Allah. Allah tahu di mana buhur sihir itu, Allah boleh tawarkan. Itulah seperti kata Coach Kamarul, kita baca dengan niat semoga Allah hancurkan buhur sihir tersebut. Itu poin kedua. Poin ketiga, daripada pengalaman kami, macam saya pun macam Coach Kamarul, tidak terlalu fokus nak mencari buhur sihir. Allah yang akan tunjukkan di mana.
banyak dah berlaku. Kalau baca buku Syekh Wahid Abdul Salam Bali, pasal itu kata, bolehkah saya mohon petunjuk kepada Allah, minta tunjuk buhul sihir tu di mana? Syekh Wahid kata boleh, sembahyanglah 2 rakaat hajat, sembahyang hajat. Dia solat hajat, lepas tu dia terdetik di hati dia. Allah berdetik di hati dia, dia pergi tengok dia punya bantal, dia buka bantal dia, di situ ada rupanya ada benda yang tak sepatutnya ada dalam bantal tu, ada di situ. Jin masukkan ke dalam secara gaib benda tu ke dalam bantal. Dia jumpa. Seorang sahabat saya, peruqyah muda, dia meruqyah orang yang buta karena sihir, setahun dah buta dan dia kena review pergi ke hospital, dan waktu tu dia rawat di hospital. Buhul sihir itu tiba-tiba muncul, jatuh dari ceiling tu ceiling hospital. Tiba-tiba ada benda jatuh di katil, lepas tu jatuh lantai, dibuka buhul sihir. Ada seperti patung, dibalut kain putih, ada nampak macam darah dan ada nampak macam rantai salib. Sendiri jumpa. Dan banyak pengalaman. Satu Puan Jeh di satu kampung, dia suka baca manzil. Dia rasa ada keluarga dia di hantar sihir. Dia baca manzil, akhirnya satu masa terdetik di hati dia, dia pergi halaman rumah dia luas, tanah kampung, dekat pagar. Suami dia yang terjumpa, kalau saya tidak silap. Seolah-olah ada botol tu bertutup, ada air hitam muncul, separuh badan botol tu masih di tanah, separuh dah terkeluar, macam dia timbul sendiri. Dan dia sangka mungkin daripada dia setiap hari dia baca manzil. Sebab dulu dia, suami dia, lalu tak nampak pun. Tiba-tiba botol tu seperti muncul, dia keluar dari tanah sendiri. Separuh masih di tanah. Mereka ambil, buka, bau sangat busuk air tu, mereka buang. Allah sendiri yang bagi kita jumpa. Tak perlu kita cari, yang penting kita, apa yang peruqyah syar'i ajar, kita ikut. Satu lagi contoh last, untuk ni, satu peruqyah senior di Arab Saudi, dia diminta ada tokek kedai, restoran dia sangat besar, dia kata mungkin ada sihir, dia kata macam mana nak cari buhul sihir tu. Ni peruqyah Arab ni, senior ni, dia kata, nama dia Syekh Khalid Al-Habsi, dia kata baca doa-doa ni, ruqyah, nanti jumpalah. Dia kata begitu luas macam mana dia jumpa. Tapi dia ikut je, itulah pentingnya, dia ikut je nasihat. Dia baca, dia duduk satu kerusi itu, di restoran ini satu masa mungkin waktu kedai dah tutup. Dia baca-baca, tiba-tiba dia dah detik hati nak tengok di bawah kerusi dia tu, di kaki kerusi tu. Dia angkat kaki kerusi tu, dia nampak ada macam seolah-olah kertas berlipat-lipat. Rupanya buhul sihir tu. Buhul sihir ada di tempat dia duduk tu. Allah bagi dia ikut, dia baca amalan ayat Quran, zikir, Allah tunjukkan di mana. Jadi tak, sebenarnya kalau cara saya, kita tak fokus sama ada Allah tunjukkan kita di mana buhul sihir itu berada, ataupun buhul sihir itu kita tak jumpa pun, Allah yang batalkan sihir tersebut. Jadi itu kaedah kami. Jadi kami sepatutnya berfikir positif lah. Jangan bimbang, tak jumpa buhul sihir pun insya-Allah boleh sembuh. Sebab Allah Maha Kuasa, Maha Agung, Maha menyembuhkan. Tak perlu pun kita manusia cari sampai jumpa buhul sihir, kita boleh sembuh. Itu dari saya serahkan semula kepada Coach Kamarud. Silakan Coach. Okey, Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Sinar dan juga terima kasih kepada peserta-peserta yang bertanya soalan. Alhamdulillah, masa pun dah pukul 10, insya-Allah sesi soal jawab saya tutup. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Sinar untuk kata-kata penutup sebelum kita tamatkan kelas pada malam ni. Terima kasih Coach dan terima kasih kepada peserta. Begini, kalau ada lagi yang ada soalan-soalan masih yang terbuku di hati, masih nak tanya, boleh tanya secara type di grup Telegram Rawatan Islam, nanti kita akan jawab di sana. Dan juga boleh simpan soalan kepada sesi kuliah ruqyah akan datang untuk ditanya. Dan bagus, banyak soalan-soalan yang bagus, yang soalan-soalan daripada orang yang mungkin pernah merawat sama ada dia memang banyak pengalaman ataupun dia baru berkecimpung, saya tak tahu, tapi soalan-soalan tu yang biasa ditanya oleh orang yang ada pengalaman merawat dan bagus soalan tu.
Sebab kita share soalan tu, peserta-peserta lain pun dapat tahu soalan tu dan dapat jawapan dia. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua dan mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersasul kata, mohon dimaafkan. Semoga apa ilmu yang kami sampaikan bermanfaat kepada semua. Kami bukanlah orang yang terbaik, yang terpandai dalam ilmu ruqyah, ramai lagi, tapi kami share ilmu ini sebab itu yang kami belajar. Kami belajar dari guru-guru kami, guru kami mengatakan kami boleh berkongsi ilmu ini dengan yang lain. Yang penting rajin dan minat nak belajar. Jadi kami ucapkan terima kasih, tahniah kepada yang hadir, yang berminat belajar ilmu ruqyah ini untuk menambah pengetahuan. Ada yang dah tahu tapi tambah lagi pengetahuan, jadi lebih mendalam lagi kefahaman kita. Jadi setakat itu daripada saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dan mohon maaf jika sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap kata. Dengan ini saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Sinar atas info kuliah, tip dan sebagainya, insyaAllah. So seperti yang kita sedia maklum, kuliah kita ini adalah kuliah online secara percuma. Kami sangat-sangat mengalu-alukan sumbangan ikhlas daripada tuan-tuan, infak kelas seikhlas hati kepada kami, pada moderator dan juga admin. Tak perlu banyak, jangan kita habiskan duit satu kuliah RM50, tak perlu. Cukup satu orang RM5, RM10 satu minggu, itu pun sudah bagi amat berbesar hati untuk kami upgradekan beberapa alat-alat untuk kami terus bersama-sama dengan online. Okay, insyaAllah sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Yang mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang buruk itu datang daripada kelemahan kami sendiri. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi di minggu yang seterusnya. Tengok insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.